Berita Al-Hijrah 19 Jamadil Akhir 1 Februari. Jenazah anak syurga selamat dikebumikan. Malaysia terima vaksin COVID-19 26 Februari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Al-Muhsin Muhammad Noor. Jenazah kanak-kanak Malang yang maut dipercayai didera oleh ibu kandung dan bapa tirinya di Taman Kerubung Jaya, Melaka petang Jumaat lalu selamat dikebumikan hari ini. Proses pengebumian selesai pada jam 12.45 tengah hari tadi di Tanah Perkuburan Islam Padang Lebar, Simpang Bekoh, Jasin dengan dihadiri oleh keluarga kandung dan keluarga angkat kanak-kanak itu. Suasana pilu sepanjang proses pengebumian yang berlangsung kira-kira 35 minit dan hanya keluarga terdekat dibenarkan berada di sekitar liang lahat bagi menyaksikan proses pengebumian itu. Atas permintaan keluarga kandung, media hanya dibenar berada di luar pagar tanah perkuburan. Terdahulu, jenazah yang dituntut pagi tadi oleh waris keluarga ibu kandung di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Melaka telah dibawa ke Madrasah Asyakirin untuk dimandikan dan disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan itu. Ia sekaligus menamatkan teka-teki lokasi pengebumiannya yang mana ibu angkat yang membesarkan kanak-kanak itu sejak lahir sehingga Oktober tahun lalu merayu jenazah itu dibawa ke Rawang, Selangor namun ditolak oleh keluarga kandung. Terdahulu proses bedah siasat mayat kanak-kanak Malang itu bermula kira-kira jam 11 pagi Ahad sebelum selesai jam 10 malam tadi. Umi redha apa yang berlaku. Terima kasih dekat keluarga kandung dia yang bekerja sama dengan Umi hingga selesai jenazah dia. Abang dia minta, dia kata percepatkan. Biasakan kita pun tak nak apa, alhamdulillah lancar je. Dan Umi tengok wajah dia fresh tau, bukan seperti mayat orang dah mati 3-4 hari kan. Tapi muka dia fresh amat, macam dia tidur. Dalam pada itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Asisten Komisioner Muhammad Sukri Kaman mengesahkan terdapat pelbagai kecederaan termasuk luka baru dikesan di bahagian belakang kepala kanak-kanak itu. Mangsa juga didapati meninggal dunia kurang daripada 2 jam sebelum dibawa ke Jabatan Perubatan Forensik untuk bedah siasat. Okey, bedah siasat telah pun dijalankan oleh pakar forensik Hospital Melaka selama hampir 11 jam. Jadi hasil bedah siasat ini masih lagi belum mendapat punca kematian disebabkan doktor yang melaksanakan bedah siasat ini memerlukan laporan makmal bagi mengesahkan punca kematian. Beliau berkata siasatan awal bedah siasat mendapati terdapat kecederaan baru dan lama terutama di bahagian kepala dengan kesan luka baru kira-kira 3 cm. Pihaknya juga tidak menolak kecederaan itu akibat objek tumpul. Bagaimanapun, siasatan lanjut akan dijalankan. 2 individu mati lemas selepas kenderaan yang dinaiki mereka dipercayai terjunam ke dalam tasik biru Jalan Kampung Setia, Batu Arang, Selangor kira-kira jam 6 petang semalam. Menurut saksi kejadian, orang awam sedai upaya menyelamatkan mangsa namun ia terpaksa dihentikan setelah kenderaan jenis Vios hitam berkenaan tenggelam ke dasar tasik. Jadi saya cuba selamatkan, saya terjun. Dia minta tolong, yang lelaki dengan perempuan minta tolong. Saya cuba pecahkan tumbuk pakai tangan semua apa batu, tak boleh juga. Tapi saya patah balik dan saya cuba lagi sekali untuk selamatkan dia, tak boleh juga. Saya tak tahu, saya dah cuba dari upaya kan. Menurut Ketua Bomba Zon Hulu Selangor, Syamsul Ma'arif Saibani, pasukan penyelamat menggunakan kaedah menyelam bagi proses mencari dan menyelamat mangsa. 2 jam kemudian, mayat seorang lelaki dan wanita ditemui beberapa meter dari lokasi kejadian. Dia anggarkan kedalamannya melebihi 20 kaki ke dasar tasik yang daripada tebing. Jadi ianya dapat dinaikkan mangsa pertama pada pukul 8.12 minit malam dan diikuti 2 minit kemudian oleh mangsa yang kedua. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya termasuk mengenal pasti identiti mangsa dan dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk bedah siasat.
Vaksin COVID-19 fasa pertama yang dibeli kerajaan dijangka tiba di Malaysia pada 26 Februari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, vaksin berkenaan akan diagihkan sebaik tiba di pintu masuk negara kepada negeri-negeri sebelum disuntik kepada penerima. Kita akan lihat pada pengagihan dari segi vaksin tersebut. Jadi sampai ke pintu masuk antarabangsa, lepas tu daripada situ kita akan agihkan. Mungkin dalam tempoh seminggu dua. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata pihaknya telah menerima lebih 3,000 permohonan untuk menjadi sukarelawan dalam kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19. Sambutan menggalakkan itu menyebabkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM terpaksa membuat pemilihan dan tapisan peserta berdasarkan kelayakan tertentu. Pada 24 November lepas, Malaysia mengumumkan bahawa ia akan mendapatkan bekalan awal sebanyak 12.8 juta dos vaksin COVID-19 daripada syarikat farmaceutical Pfizer. Ia bagi menampung keperluan imunisasi 20% atau 6.4 juta rakyat negara ini yang akan diberi secara percuma. Dalam pada itu, kerajaan menasihatkan masyarakat agar tidak meminggirkan rawatan saintifik dalam melakukan rawatan Islam sebagai usaha merawat pesakit COVID-19. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ahmad Marzuq Syahari berkata, rawatan secara Islam seperti ruqyah kepada pesakit COVID-19 boleh diamalkan, namun jangan sehingga meminggirkan rawatan moden di hospital. Soal doa dan ruqyah dan sebagainya itu dibolehkan, tetapi jangan menafikan rawatan secara saintifik ini. Kerana Islam itu sendiri adalah evidence based religion, agama yang berdasarkan kepada evidence. Tak boleh jadi apa yang kita buat di hospital ini ialah evidence based. Justru masyarakat dinasihatkan tidak terkeliru sehingga menganggap rawatan Islam meminggirkan rawatan secara saintifik. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyerahkan bantuan tabung musaadah COVID-19 JAKIM Yayasan Wakaf Malaysia YWM di Hospital Tumpat siang tadi. Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah menegaskan sebarang bentuk kaedah perubatan Islam atau tradisional perlu dibuktikan keberkesanannya. $335 tokoh menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2021. Tarikh istiadat pengurniaan bagaimanapun masih belum ditentukan berikutan situasi semasa pandemik COVID-19. Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Dr. Abdul Rahman Abbas dan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin mendahului senarai penerima dengan darjah kebesaran pangkat pertama iaitu Seri Utama Mahkota Wilayah yang membawa gelaran Datuk Seri Utama. 24 individu dianugerahkan darjah kebesaran pangkat kedua iaitu Seri Mahkota Wilayah yang membawa gelaran Datuk Seri termasuk Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan. Selain itu, 81 tokoh terkemuka turut menerima anugerah darjah kebesaran pangkat ketiga iaitu Panglima Mahkota Wilayah yang membawa gelaran Datuk, antaranya Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Luqman Abdullah, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Muhammad Ajib Ismail dan penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara Profesor Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Turut dianugerah gelaran Datuk tokoh badminton negara Abdul Rashid Muhammad Siddiq dan Chiah Sun Kit serta penulis lirik terkemuka Hafsah Hassan. Pelakon wanita berhijab, peluang sentiasa terbuka. Alhamdulillah bertemu lagi. Peluang tidak pernah tertutup buat pelakon wanita yang berhijab dalam meneroka industri kreatif khususnya bidang lakonan. Malah tiada larangan buat mereka mempertahankan nilai dan prinsip Islam itu. Menurut Pengarah Kreatif dan Teknikal Perbadanan Kemajuan Filem Negara Malaysia FINAS, Ahmad Shazli Muhammad Khiar, kesepakatan antara pihak produksi dengan pelakon sangat penting lebih-lebih lagi dalam menghormati prinsip dan nilai yang dipegang seseorang individu.
Pelakon remaja Mia Sara Nasuha Muhammad Rizwan sebelum ini mendakwa 90% syarikat produksi yang dimiliki orang Islam pernah memintanya menanggalkan hijab bagi menjayakan sesebuah watak. Pun begitu, Mia Sara kekal dengan prinsipnya tidak berbuat demikian kerana mempertahankan prinsip dan nilai sebagai individu beragama Islam. Ahmad Shazli ketika dihubungi berita Al-Hijrah berkata proses pra-produksi antara pelakon dengan penerbit menuntut penilaian sebaik mungkin, malah perlu turut mengambil kira implikasi terhadap isu-isu sensitif. Finas tentunya melihat dan menilai daripada aspek menghormati hak asasi. Dalam kes ini tentunya, dalam konteks ini tentunya adik Mia Sara yang mempertahankan prinsip dan perjuangan beliau berlandaskan syariat dan nas-sunas agama Islam. Dan yang keduanya tentunya kita melihat daripada kepentingan aspek kajian dan penyelidikan di fasa praproduksi bagi pihak produksi untuk menilai, menganalisa kesesuaian watak, latar belakang dan sebagainya sekiranya untuk diberikan tawaran kepada mana jua pelaku, tentunya pelakon, agar tidak menimbulkan sebarang implikasi yang berkaitan khususnya daripada aspek menghormati nilai, prinsip dan sebagainya. Dalam soal mempertahankan prinsip, khususnya membabitkan adegan-adegan tertentu, Ahmad Shazli meletakkan kepentingan komunikasi antara pihak produksi dengan pelakon sebelum kontrak termeterai agar dapat disepakati sekaligus mengelak berlakunya implikasi negatif. Tentunya tindakan adik Mia Sara ini adalah refleksi kepada usaha-usaha dan perjuangan beliau untuk mempertahankan prinsip, dan bagi wanita bijak Muslim ini adalah hak anda untuk mempertahankan nilai dan prinsip, kerana dalam konteks produksi itu sendiri, dalam peringkat pelaksanaan dan sebagainya, wujud komunikasi yang efektif, harus wujud komunikasi yang efektif antara kedua-dua belah pihak, di antara penerbit dan juga pelaku itu sendiri, iaitu pelakon. Sekiranya tawaran diberikan, aspek-aspek ini harus dititikberatkan. Beliau turut optimis pelakon-pelakon berhijab akan terus mendapat tempat bukan sahaja sebagai pemegang watak sampingan tetapi juga peneraju utama sesebuah karya filem dan drama. Mengambil contoh nama-nama seperti Fauziah Dato' Ahmad Daud, Nisa Surihani, Nadia Nisa, Mira Filza dan juga aktor-aktor seperti Izu Islam dan Sarul Rizwan yang mempertahankan nilai dan prinsip untuk tidak bersentuhan, namun terus diberikan ruang dan peluang oleh pihak produksi untuk mengemudi watak-watak utama, dan mereka terus disokong oleh para peminat. Tambahnya, andai terdapat barisan artis Islam yang mendakwa didiskriminasi, pelbagai platform telah diwujudkan Finas bagi menyalurkannya untuk dibincangkan sekaligus mencari titik penyelesaian dalam kalangan mereka. Sempena kempen Hari Hijab Sedunia, Koperasi Makmur Gold Malaysia Berhad, Ko Makmur, tampil dengan memberi 200 pek hamper keperluan asas sebagai cenderahati kepada kaki tangan TV Al-Hijrah. Menurut pengerusinya, Hishamuddin Abdullah, pemberian cenderahati itu sebagai tanda sokongan dan penghargaan kepada kaki tangan TV Al-Hijrah yang bertugas semasa pandemik COVID-19. Dan program pada hari ini, kita memberi sumbangan 200 pek makanan segera yang bernilai RM50 untuk asnaf yang akan dibantu bersama dengan TV Al-Hijrah. Di samping kita melihat ramai penerima bantuan di luar sana, saya rasa TV Hijrah juga mempunyai kaki tangan yang ramai. Jadi kami sebagai menghargai jasa frontliner di TV Hijrah, saya rasa kami juga gembira untuk sama menyediakan sumbangan untuk kaki tangan dan support staff TV Hijrah. Tambahnya, pemberian tersebut merupakan sebahagian daripada program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikatnya yang diadakan setiap bulan di beberapa buah lagi agensi lain. Selain kaki tangan TV Al-Hijrah, Ko Makmur juga memberi cenderahati berupa 1 gram wafer gold edisi khas kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, selepas majlis pelancaran kempen tersebut menerusi rancangan Assalamualaikum pagi tadi. Dalam pada itu, Pengurus Besar Kejuruteraan Penyiaran TV Al-Hijrah, Sufian Yahya, berterima kasih kepada pihak Makmur Gold yang bersama menjayakan kempen Hari Hijab Sedunia di TV Al-Hijrah tahun ini.
Pertama sekali saya mengucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada Makmur Gold yang menaja juga untuk hamper-hamper ini. Sepenuh Hari Hijab Sedunia dan TV Hijab dengan sepenuh Hijab Sedunia ini kita melancarkan kempen selama 2 minggu untuk mempromosikan muslimah untuk berhijab. Dan terima kasih juga kepada penaja yang menaja akan kempen tersebut. Bagi meraikan kempen tersebut, penonton setia program Cinta Ilmu juga berpeluang untuk memenangi hadiah wafer gold yang ditaja Makmur Gold bermula hari ini. Penonton hanya perlu mengumpul soalan pada setiap episod Cinta Ilmu dan pemenang akan dipilih secara bulanan. Kempen Hari Hijab Sedunia TV Al-Hijrah akan berlangsung selama 2 minggu yang bermula hari ini sehingga 14 Februari depan dengan membawa tema Memperkasakan Wanita. Program Ilmu Baharu TV Al-Hijrah, Kafa di Hijrah, bakal menjadi perintis bagi rancangan keagamaan buat kanak-kanak. Rancangan tersebut bukan sahaja dapat membantu pelajar mendalami ilmu kafa, malah sesi pembelajaran yang dilakukan melalui kaca televisyen juga akan lebih bersifat dinamik berbanding pembelajaran secara atas talian. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, beliau yakin dengan penambahan elemen kreatif dan animasi yang digunakan di dalam rancangan tersebut dapat menarik minat kanak-kanak dan juga orang dewasa untuk mempelajari ilmu kafa. Dan di sini juga kita cuba mengenengahkan bentuk baru penyampaian ilmu kafa ini dalam kaedah pedagogi untuk menarik minat seupaya mungkin pelajar-pelajar bagi kecaknaan dan keprihatinan terhadap ilmu. Justru inilah yang kami dambakan dan inilah yang kami harapkan. InsyaAllah saya berdoa kepada Allah, Kafa di Hijrah akan menjadi sebagai perintis jalan kepada beberapa rancangan-rancangan yang lain yang memanfaatkan kepada keseluruhannya. Tambahnya, inisiatif kelas kafa yang disiarkan TV Al-Hijrah merupakan langkah baik dalam membantu golongan pelajar yang kurang berkemampuan untuk sama-sama menimba ilmu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan rancangan kafa di Hijrah menerusi program Assalamualaikum pagi tadi. Dalam pada itu, kafa di Hijrah turut mendapat sambutan yang menggalakkan daripada beberapa agensi kerajaan seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM serta Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Kafa di Hijrah ini adalah kita mengambil silibus yang diguna pakai oleh JAKIM dan kita harap silibus ini akan memberi panduan dan memberi kepada pihak-pihak, terutama di pihak yang menggunakan pakai kafa ini mengambil silibus ini. Dan kafa ini sudah begitu lama sinonim dengan JAKIM dan JAKIM merupakan agensi yang mengawal selia urusan kafa. Jawi sentiasa bersama untuk menjayakan dan saya melihat bahawa guru-guru yang ada di bawah Jawi mempunyai potensi dan juga kebolehan untuk mereka ini mendidik melalui kaca TV. Dan insyaAllah kami akan menyediakan berapa ramai pun guru yang diminta oleh CEO dan juga penerbit, kita akan berikan dan kita berikan yang terbaik untuk rancangan yang terbaik di awal tahun 2021. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namazi Haris berkata, rancangan tersebut merupakan satu peluang kepada ibu bapa untuk turut mempelajari dan mengikuti kelas kafa bersama anak-anak. Melalui kelas kafa di TV Hijrah, kami merasakan ini satu peluang untuk ibu bapa dan anak-anak bersama. Satu, kepada anak-anak, dia memberi ruang ulang kaji selepas PDPR, mereka dapat mengulang kaji pelajaran mereka. Keduanya, ibu bapa juga boleh memperkemaskan juga tentang beberapa perkara, ulang kaji tentang kafa, sambil-sambil tu bersembang dan berbincang bersama anak-anak. Kafa di Hijrah akan ditayangkan setiap Isnin hingga Sabtu pada jam 4.30 petang dan siaran ulangan pada jam 6.30 petang. Menawarkan barangan dengan harga 30% lebih rendah daripada harga pasaran.
Itu keistimewaan Prihatin Mart yang dibuka kepada penduduk di Kampung Telemong, Hulu Terengganu. Bagi penduduk, mereka bersyukur kerana dapat membeli barangan keperluan asas dengan harga yang lebih murah dan lebih menggembirakan. Makanan asas yang sudah disubsidi seperti gula dan minyak masak turut diberikan diskaun yang sama. Patutnya buat travel sebab kita nak buat kampung ni sekarang ni PKP, lepas tu suka pekerjaan suka sekarang ni. Jadi banyak menjejah pendapatan tu. Jadi untuk buat ni bermakna alhamdulillah lah, baguslah. Sikit banyak boleh menempatkan jugalah pada orang kampung. Dan saya agak menolak kepada yang berkenaan supaya mengadakan kali lah program begini. Kalau boleh biar lebih murah lagi dari ini. Apa-apa barang yang ada tu tambahkan lagi lah kalau masih ada. Sementara itu, menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna PDNHEP, Datuk Rosul Wahid, Prihatin Mart akan dilaksanakan sepanjang tahun di kesemua dun di Hulu Terengganu mengikut giliran. Walaupun kita tahu musim sekarang musim PKP, banyak program-program yang tak dapat dilaksanakan, tapi kita merasakan bahawa ini satu benda yang perlu kepada masyarakat, terutamanya yang terkesan dengan COVID-19 kerana diberhentikan kerja berkurangan, kemudian ada yang bekerja dari rumah dan sebagainya yang menyebabkan pendapatan mereka berkurangan. Beliau yang juga ahli Parlimen Hulu Terengganu bercadang menjadikan program ini antara agenda KPDNHEP di seluruh negara pada masa hadapan bagi membantu rakyat yang terjejas akibat COVID-19. Jualan hasil lautan pada harga istimewa dengan potongan harga hingga 70% berbanding harga di pasaran khusus buat golongan barisan hadapan atau frontliner. Itu inisiatif yang diambil Pukat Care sebagai penghargaan buat mereka yang berjuang memerangi pandemik COVID-19. Pengarah Pukat Care, Azmi Muhammad Ali berkata untuk program hari ini, jualan istimewa diadakan di perkarangan Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor di Shah Alam. Ia khusus untuk frontliner sahaja dan tidak dibuka kepada orang awam. Kita sekarang ni hari kita buat dekat Kota Bomba sehingga 70% potongan harga lah daripada semua jenis makanan laut. Di sini yang special ini hari kita ada ikan merah. Kita jual dengan harga RM25 sekilo. Harga pasaran tu lebih kurang RM45 lah. Dan juga lobster. Lobster ini hari kita jual dengan harga RM60 saja sekilo. Alhamdulillah, sambutan pun amat menggalakkan daripada anggota Kota Bomba. Program jualan ini akan berlangsung selama 2 hari sehingga esok. Pukat Care juga merancang untuk mengadakan program ini kepada golongan frontliner lain seperti polis, tentera dan petugas kesihatan. Hasil jualan juga turut akan disumbangkan kepada golongan asnaf yang bernaung di bawah Pukat Care. Kelebihan serta khasiat kelapa sawit tidak terbatas kepada buahnya yang boleh menghasilkan minyak yang berkualiti, tetapi rahsia kehebatan tanaman itu turut terdapat pada teras batang pokoknya yang berjaya dibongkar syarikat Palm Fiber Sdn Bhd. Ia sekaligus menjadi satu-satunya syarikat di Malaysia dan di dunia yang menghasilkan produk menggunakan serbuk serat batang kelapa sawit. Palm Fiber Sdn Bhd mula ditubuhkan pada 2014 dan pada awalnya hanya mengeluarkan rangkaian produk minuman kesihatan harian EGT Fiber. Setelah mendapat sambutan hangat di pasaran, syarikat tersebut mengembangkan lagi perniagaan mereka dengan menghasilkan produk baharu seperti biskut coklat yang kaya dengan serat sawit. Menurut pengarah urusannya Muhammad Suhaidi Jaafar, mereka berjaya merangkul beberapa anugerah sepanjang menceburi bidang perniagaan berasaskan serat batang kelapa sawit. Semasa 5 tahun ni, kita telah mencapai beberapa kejayaan lah. So antaranya kita company antara 50 terbaik di Malaysia lah. So dipanggil E50 company. So kita ekspor produk ni keluar. So kita hantar ke Singapura, kita hantar ke Dubai dan kita hantar ke Azerbaijan. Dan kita dapat beberapa anugerah lah daripada agensi kerjaan. Contohnya kita anugerah ekspor daripada MOA. Dan kita untuk tahun lepas kita ikon Agro Selangor lah untuk tahun 2020. Mereka juga telah mendapat pengiktirafan sebagai sebuah syarikat 4 bintang berdasarkan SME Score.
Kesemua rangkaian produk palm fiber Senam Berhad melalui proses pemantauan kualiti yang ketat mengikut piawaian serta mendapat sijil halal dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Palm fiber Senam Berhad turut membuka peluang bencana pendapatan dengan menyertai program usahawan dropship tanpa sebarang modal. Bagi yang berminat untuk mendapatkan rangkaian produk dari palm fiber atau mahu mencari dropship, layari laman web serta hubungi nombor tertera. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Seketika nanti, Suu Kyi ditahan tentera Myanmar. Alhamdulillah bertemu lagi. Pengerusi Liga Demokrasi Kebangsaan NLD Aung San Suu Kyi ditahan tentera Myanmar pagi tadi. Penahanan itu dipercayai ada kaitan dengan dakwaan tentera Myanmar bahawa berlaku penipuan dalam pilihan raya umum November lalu yang menyaksikan parti pimpinan Suu Kyi menang besar. Suu Kyi dilapor ditahan selepas satu serbuan yang dilakukan pada awal pagi tadi di Naypyidaw, Myanmar. Selain penerima hadiah Nobel keamanan itu turut ditahan dalam serbuan tersebut beberapa pimpinan tertinggi parti NLD. Dilaporkan pada awal pagi tadi, talian telefon ke bandar Naypyidaw terganggu dan sukar untuk dihubungi. Radio Television Myanmar MRTV turut dilapor mengalami masalah teknikal beberapa jam selepas penahanan Suu Kyi dan tidak dapat bersiaran. Sementara itu, tentera Myanmar hari ini turut mengisytiharkan darurat di negara berkenaan selama setahun. Langkah itu didakwa bagi menjaga kestabilan negara selain mendakwa Suruhanjaya Pilihan Raya negara itu gagal menangani penyelewengan dalam pemilihan pada November lalu. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.